Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Fiz. Aku so far dah 4 tahun rasanya drive Grab ni. Hari ni merupakan hari pertama aku nak drive Grab balik setelah 2 bulan aku tak drive. So dalam masa 4 tahun tu aku tak pernah cuti macam lama-lama macam ni lah. Selalunya cuti biasalah kan, cuti raya ke, cuti bila ada event ke, ataupun bila ada sesuatu aku cuti lah kan. Tapi ni first time aku cuti lama gila, 2 bulan. Sebelum PKP lagi aku dah start cuti. Sebab aku cuti ialah aku punya rider kebanyakannya ialah orang yang kerja kat Singapura. Orang yang kerja kat Singapura ataupun orang-orang yang keluar daripada Singapura lah. Sama ada Singaporean ataupun turis kan. Jadi aku tak nak ambil risiko sebab COVID-19 kan. Sebab bila kita deal dengan ramai orang, kita ada lebih kurang macam mana orang nak cakap, macam close contact lah kan. Sebab kalau korang nak tahu, banyak turis China dia keluar daripada Singapura. Itu yang aku seram tu kan masa COVID-19. Sebab COVID-19 ni bagi aku lah kan, dia bukan melibatkan engkau seorang je kan. Dia melibatkan ramai orang. Terutamanya bila kau ada family lah kan. Macam aku ada anak kecil kan. Jadi aku risau lah kalau aku saja aku sanggup ambil risiko lagi lah. Tapi kalau melibatkan anak bini ni, kau memang tak berani lah kan. Jadi aku decide masa COVID-19 baru nak start, aku memang dah stop lah. Aku just ambil trip-trip yang macam dekat-dekat je lah. Ataupun aku stop terus kan. So memang hari ni merupakan hari pertama aku. Dan aku dah on apps ni daripada pukul 10.30 tadi. Sekarang dah dekat pukul 12. So maknanya dah 1 jam setengah. Satu trip habuk lagi aku pun tak dapat lagi. Tapi memang susah nak dapat lah. Macam member aku cakap, memang musim PKP ni biasalah kan. Memang trip susah nak dapat sikit. Jadi sementara aku nak tunggu trip pertama aku hari ni, jadi aku nak share dengan korang apa benda yang best sepanjang 4 tahun aku drive Grab. So tempat pertama aku rasa benda yang paling best buat Grab, confirm lah masa tu lebih fleksibel lah. Masa kau boleh susun ikut suka hati kau kan. Tak payah nak apply Cuti raya, kau nak cuti raya 3 tahun pun lantak kau lah kan. Sebab kau kerja sendiri kan. Tapi bagi aku benda yang paling best ialah masa yang fleksibel. Jadi kau ada masa yang banyak untuk family kau lah. Family ke ataupun benda-benda yang penting, insyaAllah kau tak terlepas lah kan. Kebanyakan macam kalau kita kerja yang fix punya salary, maksudnya kerja yang tetap, gaji kau memang tetap dan stabil. Tapi masa tu tak berapa nak ada lah dengan family kan. Bagi aku lebih kepada family man kan. Jadi aku lebih prefer untuk lebih banyak masa dengan family aku lah. Tempat yang kedua, benda yang paling best tentang bawa Grab ialah bila kau bawa Grab, ramai orang tak tahu sebenarnya bawa Grab ni income dia boleh tahan masyuk kan. Macam ada member aku yang memang income dia hampir 6-7 ribu sebulan. Ada member aku yang income dia 2-3-4 ribu sebulan. Ada member aku yang memang 1,000 ke 2,000 sebulan kan. Tapi dia bergantung pada kau lah. Kau rajin, kau dapat lebih lah. Kau malas, kau dapat lebih kurang lah kan. Jadi pada korang kat luar sana, jangan pandang rendah pada yang drive e-hailing ke apa tu, ataupun tak kisahlah Grab ke apa Mycar ke kan, apa yang lain-lain kan. Korang jangan pandang rendah dengan diorang. Abang-abang Grab ni semua banyak duit dia. Tapi orang macam aku tak banyak duit lah. Sebab orang macam aku ni tak berapa rajin sangat kan. So kita just cukup makan dan ada saving sikit, bagi aku dah cukup lah kan. Tempat yang ketiga, benda yang paling best bawa Grab ni ialah korang akan selalu kadang-kadang korang akan dapat banyak tips lah. Tips tu kau tahu tak, bukan tips yang macam petua tu. Tips lah, duit kan. Kadang-kadang orang bagi extra money. Terutamanya yang bagi yang pilih untuk bayar cash kan. So by cash ni kadang-kadang, contohlah kan, kalau korang trip tu RM10, trip tu RM8 kan. Bila sampai kat destination dia tu, dia bagi extra RM2 ke, dia bagi RM10 ngam-ngam. Dia tak nak change kan. Take it. Sometimes dia cakap macam tu lah kan. Tapi dia bergantung pada kau juga kan. Kalau kau pandai sembang dengan orang, kau layan orang dengan baik, aku rasa chance untuk korang dapat tips tu lebih tinggi lah. Macam aku,
So far Alhamdulillah lah, setiap hari aku boleh dapat tips lebih kurang, walaupun tak banyak lah kan, mungkin dalam 14-15 ringgit, tapi cukup lah untuk kau cover korang punya maintenance sikit kan. Mungkin tayar ke kan. Setiap hari RM15, maknanya sebulan korang, kalau korang drive 20 hari, maknanya 300 kan. So korang dah boleh cover untuk servis kereta. So tempat yang keempat, benda yang paling best bila korang bawa Grab ialah korang jumpa dengan ramai orang lah kan. Korang akan jumpa macam-macam jenis orang. Ada yang baik, ada yang tak berapa baik, ada yang sombong, ada yang peramah sangat, ada yang sembang pasal politik je 24 jam kan. So korang jumpa dengan macam-macam orang. Itu membuatkan kau punya skill, communication skill lebih baik lah. Maksudnya cara korang nak komunikasi dengan orang, korang boleh upgrade lah sikit kan. Mungkin lepas ni korang perlukan di tempat-tempat tertentu, jadi korang dah biasa kan deal dengan, contohlah korang dah biasa deal dengan turis ke daripada Jepun ke Korea ke China ke Mak Saleh ke kan. Korang dah tahu macam mana nak deal dengan diorang kan. Kadang-kadang bila kita jarang jumpa orang macam ni, jadi bila kita jumpa, kita jadi macam hang tau. Macam nak cakap apa ni kan, apa kau tanya ni kan. So tempat kelima bagi aku, ini pendapat aku lah kan, benda yang paling aku suka bila bawa Grab ni ialah bila korang punya rider ataupun passenger yang non-Muslim, dia nak tahu pasal Islam. Itu bagi aku peluang untuk aku berdakwah lah sambil bawa Grab. So aku pun boleh berdakwah, sebab itu memang tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim kan. Aku tahu memang bawa Grab ni ataupun bawa e-hailing, kita tak boleh cakap pasal agama kan. Tapi ni rider kita yang tanya kan. So kita hanya menjawab kan. Kerja kita sebagai seorang Muslim, kita menjawab kan bila orang tanya kan. Aku tahu mungkin tak semua orang kat luar sana, kita termasuk aku, yang tinggi agama ataupun faham agama betul-betul kan. Tapi tak bermakna kita tak boleh nak bagi tahu pada kawan-kawan non-Muslim kita tentang Islam kan. Bukannya kita nak masuk syurga seorang-seorang kan, betul tak? Kita nak masuk syurga ramai-ramai kan. Kalau lagi satu, nanti kalau kita tak jawab pun nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, pun mandi dia kan depan Allah pula kan. Memang susah kan. Okay guys, nampaknya dah 2 jam aku tunggu. Satu trip pun aku tak dapat. Nampak kosong je ni dari tadi. So tunggu next aku punya video. Jangan lupa subscribe dan like channel aku.